Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat pertama kalinya kita dapat live di channel Kemahiran Untuk Semua dan pertama kalinya di bawah program saya sendiri iaitu Abang Tivet, kita lancarkan satu program iaitu di bawah Belia Tivet. Saya sebelum kita mulakan kita punya wawancara, saya akan terangkan apa itu Belia Tivet. Belia Tivet ni adalah satu, kita akan bawakan beberapa belia-belia daripada pelbagai bidang. Hari ni saya bawa daripada bidang ternakan. Nanti next saya akan bawa bidang pada butchery, dan kita akan bawa beberapa belia daripada usahawan. Daripada dan pelbagai bidang lagi lah. Apa belia-belia ni akan kongsikan pengalaman diorang, pahit manis diorang dah bekerja. Dan belia-belia ni pula yang saya bawa ni bukan daripada satu institusi saja. Belia yang hari ni yang anda tengok hari ni saya bawa daripada College Vocational, alumni College Vocational, dan insya-Allah pada yang akan datang kita akan bawa daripada alumni pada institusi lain, daripada Kolej Pertanian, Kolej Komuniti dan lain-lain lagi. Bagi meneruskan program kita pada hari ini, saya memperkenalkan belia kita pada hari ini iaitu Cik Muhammad Faris, dan beliau merupakan ex-student saya juga daripada College Vocational. Saya sempat mengajar dia hampir setahun dua, tetapi alhamdulillah dia dah bekerja, dia adalah first batch projek College Vocational daripada College Vocational Pertanian Teluk Intan. Kita ucapkan selamat datang kepada Cik Faris. Selamat datang Cik Faris. Selamat datang. Seperti yang saya maklumkan dalam poster sebelum ni, Faris, Cik Muhammad Faris ini adalah daripada alumni College Vocational Pertanian Teluk Intan dalam bidang ternakan ruminan, dan beliau kini dah bekerja di Kuala Cattle Farm, betul? Kuala Cattle Farm Betul, Kuala Cattle Farm. Kuala Cattle Farm, dan saya tahu Kuala Cattle Farm ni bukanlah satu company yang kecil, dia satu company yang betul-betul besar. Dan kita teruskan kita punya sesi hari ni dengan kita kita teruskan. Cik Faris boleh cerita dekat kongsi, Cik Faris adalah alumni tahun bila di College Vocational tu? Saya alumni pada tahun 2019. 2017. 2017 Kira itu adalah memang first batch daripada projek College Vocational di Teluk Intan. Sekarang ni dah bekerja dah berapa tahun daripada keluar College Vocational sampai ke tahun ni dah hampir 4 tahun tak? 4 tahun bekerja. Ya, saya dah hampir 4 tahun bekerja dalam bidang ternakan. Dalam bidang ternakan kita tahu kerja ni adalah kerja yang melibatkan panas, benda melibatkan hidup, melibatkan benda hidup, melibatkan orang cakap dia ganas jugalah. Kita bermain dengan ternakan biasa lembu kan. Macam mana Faris daripada awal sebelum masuk KV tu berminat dengan bidang ruminan ni? Boleh kongsi sikit? Sebelum tu saya masuk KV sebenarnya tak tahu apa itu bidang ruminan. Tapi saya cuba buka peluang untuk diri sendiri untuk belajar benda baru yang tak semua orang akan berminat untuk belajar. Kita pun tahu ruminan Faris dah masuk belajar di KV, baru Faris perasan ruminan ni satu kerja yang melibatkan orang cakap bermain dengan kotor, bermain dengan ternakan kan. Kita faham daripada first batch dia bermain dengan tinja apa semua kan. Daripada Faris adalah first batch, macam mana Faris boleh kekal dekat 4 tahun tu duduk di KV untuk semangat belajar di College Vocational. Kita tahu sedangkan belajar di bidang pertanian ni panas, berpeluh. Macam mana Faris tetapkan semangat tu untuk belajar tu? Saya pun bersyukurlah kepada kedua ibu bapa saya yang selalu memberi semangat dan juga sokongan lah untuk saya teruskan belajar dalam bidang ni. Daripada situ kita akan
saya ada timbul lah rasa minat lagi untuk mendalam, untuk belajar dalam bidang ternakan ni. Okey. So, seperti yang kita faham bidang ruminant. Bagi pendapat saya sendirilah. Even though saya dulu lepasan daripada diploma vocational, bukan senang untuk kita keluar untuk dapat kerja sebab uh, bidang ruminant dia ada daripada pelbagai industri, walaupun tak banyak. Dia bidang kemahiran yang saya boleh katakan daripada KV kita ada 5 pertanian yang keluarkan ruminant, daripada Kolej Pertanian ada keluarga ruminan, daripada Sistem Vertina ada keluarga ruminan. So persaingan tu kuat jugalah. Memang orang cakap memang persaingan tu kita nak dapat kerja tu agak sukar sedikit. Tetapi rezeki pada Cik Faris ni dia keluar-keluar, dia dapat kerja. So the first company yang Muhammad Faris kerja kat mana? Boleh kita ni kerja kat mana? Okay, saya first company yang saya start kerja adalah company yang saya menjalani latihan praktikal. Di mana tu? Selepas habis praktikal, saya terus diserap sebagai pekerja ladang. Kalau mudah orang cakap gembala lembu lah. Okay. So, apa nama ladang yang first Cik Nazri, Cik Faris ni kerja? Ladang Mokis Negeri Mahat di Teluk Intan, Perak. Okay. So, ladang Mokis, okay, seperti yang mungkin tak semua orang pernah sampai ke sana. Saya rasa ladang Mokis merupakan InsyaAllah lepas 2-3 sesi akan datang ni, kita akan ada pekerja daripada Mokis juga akan bersama dengan kita. Tapi untuk pengetahuan semua, bekerja dengan Mokis bukanlah satu perkara yang senang sebab ada satu company yang besar. Okey, apakah bagi Faris sendiri semasa kerja di Mokis tu, apakah betul-betul yang tough bekerja di Mokis ni sebenarnya? Apa yang Sorry, yang saya bila kerja tak di apa Mokis jelas. ni, apa yang Faris rasa dia betul-betul tough bekerja di Mokis ni, yang merasa macam susah nak kerja kat Mokis ni? Sebab saya tahu Mokis ni satu ladang yang betul-betul high discipline. Kita tahu pagi memang ada roll call. So sudah betul tak Cik Rizan? Pagi ada roll call. So awal pagi lah boleh tahan. Dan perjalanan daripada kita nak masuk ladang Mokis tu pun orang cakap boleh tahan lah juga kan. So apa yang membuatkan Faris rasa boleh tahan kerja di Mokis ni sebenarnya? Okay, satu saya bagi peluang, saya ambil peluang yang ada sebagai sebagai untuk kita nak tempuh halangan. Sebab kalau kita tak start dengan peluang yang ada, kita susah kalau nak cari tempat kerja lain. Okay. Jadi saya terima tawaran di Mokis sebagai tapak permulaan saya dalam bidang ternakan. Okay. Okay, so macam kita tahu di Mokis dia buat ternakan lembu ya, betul? Lembu integrasi, betul? Betul. Lembu integrasi. Okay, so lembu integrasi, kita faham lembu integrasi ni bermacam-macam perangai di tempat yang luas. Betul. Dan saya pasti memang bukan pukul 5 adalah waktu untuk kita punch card untuk keluar, betul? Betul. So sepanjang kerja di Mokis, pukul berapa paling lewat sekali Cik Faris nak keluar? Saya bekerja di Mokis, waktu start bekerja adalah pukul 6.30 pagi. 6.30 tu kira kita dah start roll call apa semua. Paling kurang pukul 7 kita akan dah start masuk ke ladang. Paling lewat, saya pernah keluar daripada ladang pukul 11 malam. Wow. Okay, dengar tu pada belia-belia muda yang dengar, yang betul berminat, kepada adik-adik di KV pertanian yang baru nak mencuburi dan tengah dalam bidang ni, dah masuk industri bukanlah satu perkara yang senang. Okay, bukan satu orang cakap industri ruminan ni bukan industri yang kau boleh duduk lepak, relax, kau kejar lembu, alau tak ada, biasa. Tak ada. Bidang ruminan adalah satu part yang luar biasa. Lagi-lagi bila kita kita bekerja dengan jumlah ternakan yang banyak sebenarnya. So sepanjang kerja di Mokis sebenarnya
pengalaman yang betul-betul teruk yang ada semasa kerja di Mokis? Apa yang Cik Faris rasakan sebenarnya? Okay, pengalaman di Mokis lah. Kalau pengalaman paling teruk, waktu kita buat program rawatan. Dia program rawatan di integrasi ni, kita, kalau boleh kita kena habis secepat mungkin. Tapi habis secepat mungkin, kita kena ambil beberapa benda yang penting lah daripada segi kesihatan ternakan. Contoh daripada segi kesihatan ternakan, kita jangan, walaupun ternakan tu tak sihat, kita jangan ambil mudah. Macam mana pun kita tetap kena rawat. Walaupun biasa orang tahu lembu sawit ni tak jinak lah biasanya. Tapi tak jinak pun kita tetap kena rawat. Okey, untuk daripada kerja Mokis kita berpindah terus rasanya daripada Mokis Cik Faris dah bekerja ke ladang seterusnya. Sebenarnya quite menarik sebenarnya. Cik Faris ni punya, dia dalam berapa 4 tahun ni dah kerja hampir 5 company So that kalau kita tengok setiap company yang dia kerja tu, dia mempunyai pengalaman penternakan yang berbeza. Okay, so terus ke company yang kedua. Macam mana Faris boleh rasa nak pergi pindah ke company yang kedua? Adakah dapat tawaran ke, ataupun dia offer ke, macam mana? Okay, company kedua saya berpindah pada company kuda. Okay. Tapi saya dengan company ternakan kuda tak lama lah. Okay. Tapi bagi saya itu pun satu pengalaman baru. Sebenarnya jaga kuda ni dia lagi kita kena titik berat kan. Kuda ni adalah satu ternakan yang manja lah. Okay. So daripada kita belajar feminin, tiba-tiba kena berpindah belajar kuda bukan satu benda yang senang. Walaupun ternampak dia still 4 kaki, tapi sistem dia, pemakanan dia, penjagaan dia yang cukup berbeza. Kuda ni kita kena belai. Sebab tu kita boleh naik kuda. Jarang untuk kita nampak orang naik lembu So biasa orang akan naik kuda kan. So that kuda ni kena dibelai apa semua. Satu perkara yang menarik lah. So that selepas daripada company kuda tu, Cik Faris berpindah ke satu lagi company yang kalau tak salah saya, dia tukar pada industri tenusu, betul? Ya betul, saya berpindah kepada industri tenusu. Di Air Guneng, betul? So okay, saya sendiri selaku wawancara, saya sendiri pun pernah pergi melawat Abang pernah pergi melawat rasanya kan? Pernah melawat sekali betul, pernah di ladang dia kerja. Di masa di Air Guneng tu sebagai apa? Masih sebagai pekerja ke sebagai penyelia ke macam mana? Saya masih lagi sebagai pekerja. Tapi bila dah ladang tu agak umbah ambing, saya dinaikkan sebagai supervisor untuk lead the whole farm. Okay, dengan sebagai supervisor, berapa pekerja di bawah jagaan anda sebenarnya? Saya ada 2 orang pekerja. Okay. So untuk orang cakap yang time tu daripada Mokis ke ladang tenusu baru berapa tahun, dah jadi eksekutif bukan satu perkara yang senang untuk menjaga pekerja. Untuk menjaga seorang pekerja, kita kena ada pengalaman lah sebenarnya. Kena ada pengalaman untuk kita menjaga pekerja. Sebab pekerja ni macam-macam perangai. Betul tak? So that semasa kerja di ladang tenusu tu, okay, apa yang saya tengok sendiri, ladang tu memang tu ada not established, tu masih tu bambing, dan ada pelbagai kesilapan yang perlu diperbaiki lah kat situ. Dah ambil masa yang betul lama dan kos yang begitu-betul tinggi. Betul? So that macam mana Faris atasi benda macam tu? Okay, cara saya mengatasi masalah di ladang tenusu dulu, satu saya jenis bila kita tak tahu, kita perlu bertanya. Kita bertanya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, tanya pendapat cikgu-cikgu yang mana pengalaman dia orang, macam mana jaga tenusu. Pengalaman pekerja sendiri pun kita kena tanya macam mana, sebab pekerja bawahan dia orang yang buat kerja, dia orang yang lagi tahu. Tapi kita bila dia orang bagi pandangan, walaupun dia orang bawah, kita tak boleh tolak secara mentah.
kita kena terima juga pandangan orang bawah. Okay. Betul, betul, betul. So, sepanjang saya punya lawatan tu kat ladang tu, kita tahu ladang Tenusu. Walaupun okay, Mokis dia bangun seawal 6:30 pagi untuk rokol. Tetapi di ladang Betul. Tenusu, dia akan bangun lebih awal lagi sebenarnya. Sebab kita nak arrangekan lembu-lembu ni untuk diperah apa semua kan. So that dia ambil time. Okay, masa kerja ladang Tenusu. Paling awal kita bangun untuk menguruskan pekerja-pekerja dan ternakan sebenarnya. Masa paling awal di Tenusu, saya bangun pukul 4 pagi, paling lewat 4:30 saya dah kena mandikan ternakan. Dan kemudian baru akan jadikan sesi perah susu apa semua. Okey, masa tu, okey, pada waktu 4:30 tu, daripada bilangan ternakan berapa banyak tu? Saya start dengan 70 ekor yang perah susu. Okey, 70 ekor seawal 4:30. Okey. Okey, 4:30 pagi kau. Sebelum subuh kau dah kena bangun kan. Lepas tu kau nak kena stop, kau nak kena berhenti sembahyang subuh dulu. Lepas tu baru kau sambung kerja kau balik. Yes. Kalau kita memang daripada ladang Tenusu, memang itulah dia punya disiplin dia. Dan sebagai eksekutif, dah tentu kita mempunyai satu tanggungjawab yang betul-betul tinggi. Dan apa yang saya lihat pada ladang yang Cik Faris kerja ketika itu, ada Tenusu tu, dia merupakan bukan satu fasiliti yang betul-betul bagus. Okay? Untuk pengetahuan semua, ladang Tenusu tu yang saya pergi, dia seperti macam ladang yang saya kerja di Pulau Keri dulu. Lain telefon aja kat depan pintu pagar tu lah, Faris kan. Sebab ladang Tenusu tu, dia punya kat dalam dah tak ada lah. Kat pintu pagar je. So, kat pintu pagar ada. Dan fasiliti penginapannya pun bukanlah kau balik, kau boleh relax, kau tenang diri untuk rehat sebenarnya. Dia fasiliti dia quite kurang sedikit. Tapi macam mana Faris boleh atasi kita punya emosi tu. Kita balik penat, alamak, kita punya rumah macam ni kan, fasiliti tak selesa apa semua. Balik pun kita tak boleh nak tengok telefon, line tak ada kan. Sebab kalau saya rumah tu lagi jauh belakang daripada ladang. Okay, macam mana Faris atasi emosi tu sendiri sebenarnya? Bagi saya lah, sebab kita dah kerja penat, balik walaupun tak ada line telefon, bagi saya still okay, saya boleh hadap. Tapi kadang mungkin setengah orang dia perlukan line telefon, line internet. Tapi bagi saya bila kita dah balik, dah penat, kita dah tak tengok dah rasanya line phone ni apa semua. Tak ada line pun jadi tak ada masalah bagi saya. Tak ada masalah sebab dah penat kan, betul-betul penat kan. Ya betul. Dan kalau tak salah saya di ladang tu juga, dah kita tahu sebagai supervisor, dah tentu paling lewat pun akan tidur lewat juga kan. Saya tentu ladang Tenusu walaupun kita start kerja awal, tak tentu kita akan habis awal, betul. So that paling lewat di ladang Tenusu tu berapa, cakap pukul berapa Faris akan tidur sebenarnya, nak settlekan semua kerja tu? Kalau sesi perah petang, kita akan start pukul 4:30, pukul 5 kita akan start untuk sesi perah petang. Dan kalau sesi petang ni, biasa lembu susu petang dia kurang sikit keluarkan susu. Dia akan habis awal tak awal, lewat tak lewat. Paling pukul 8, pukul 9 sudah boleh balik rumah lah. Okay lah. So dah selesai lah pada waktu itu. Dan itulah sebenarnya, dan waktu pukul 9 kat atas tu lah untuk waktu kita berehat dan kita bersosial lah sebenarnya. Kita hubungi mak bapak kita kan, untuk bertanya khabar apa semua kan. So dari segi gaji, okay, dari segi gaji semasa kerja di ladang Tenusu tu, adakah kuat berbaloi dengan apa yang Faris kerja dengan tenaga, kita dah bangun awal, kadang tidur lewat, dengan gaji yang dapat tu, adakah berbaloi untuk Cik Faris sebenarnya? Kalau dikira gaji di Tenusu, bagi saya tak berbaloi. Okay, tetapi macam mana Faris boleh stay lagi kat situ sampai company tu, setahu saya Faris keluar pada company tu dah betul-betul dah tak boleh nak jalan dah kan. So that macam mana Faris boleh stay sampai company tu di tahap macam tu? Okay, satunya saya fikir sebab saya sebelum ni ada juga apply jawatan kosong kat ladang-ladang Tenusu yang lain. Tapi
semua jadi macam senyap, tak ada maklum balas apa semua kan. Then saya dapat satu peluang di Air Kuning Perak tu, dan bagi saya itu adalah satu peluang yang keemasan untuk saya cuba dalam bidang tenusu. So sebagai kita punya Faris punya pengalaman lah, so that walaupun dengan gaji sedikit, kita kena anggap benda tu adalah satu, first adalah tanggungjawab, dan kedua adalah pengalaman kita kan. So saya suka nak Betul. petik daripada mentor saya sendiri, iaitu Cik Rizan Hassan. Dia seorang yang terlibat juga dengan belia-belia di dalam TVET ni, dalam belia mahir ni. So that dia sering pesan pada saya, sering juga bercakap, kita bersembang, kita apa kerja kita ada, kita grab. Kita jangan fikir berapa gaji dahulu, fikir apa pengalaman yang bakal kita dapat sebenarnya. Okay, so saya sangat setuju dan sebenarnya. Dan untuk jumpa belia yang boleh tough dekat ladang, bukan semua belia yang mampu. Okay? Kalau tak salah saya, tak semualah. Sepanjang saya bekerja dalam industri sendiri, boleh katakan 50% yang bekerja di bawah saya masa saya bekerja di Pulau Keri dulu, semua tak tahan, semua lari. Lagi-lagi belia-belia yang muda-muda ni, walaupun masih dalam industri, dia tak boleh tahan sebab dia tak adapt benda tu sebenarnya. Okey, selesai di ladang tenusu, kalau tak salah saya, Faris berhijrah ke Johor, betul? Betul, saya berhijrah ke Johor. Johor. So, ke ladang apa tu, Johor tu? Saya di Johor dengan ladang Kulim Livestock Sdn Bhd Stop. under Johor Corporation. Johor Corporation. So, yang itu di bawah Temuduga lah, betul tak? Betul dia. Okay. So, sepanjang sebelum Faris pergi ke Temuduga tu, berapa lama Faris menganggur kat situ sebenarnya? Saya menganggur lebih kurang 1 bulan je. Saya 1 bulan, lepas tu terus dapat panggilan untuk temuduga di Kulim Livestock. So kita pun tak suka sebenarnya. Okay, sebenarnya pada setiap belia-belia muda kita sebenarnya, inilah sikap yang kita kena ada sebenarnya. Ingin cari kerja dan terus kerja sebenarnya. Tak kisahlah kerja apa pun, tapi kita usaha cari sebulan 2 bulan dapat apa panggil apa, dapat peluang tu, kita grab sebenarnya. So di Kulim Livestock kita tahu jauh. So Faris berhijrah jauh ke Johor. So di Kulim Livestock, apa ternakan sebenarnya yang di bawah jagaan sebenarnya? Saya di Johor dengan Kulim Livestock untuk ternakan lembu daging secara feedlot. Okay, dan di Kulim Livestock tu pula, apa pejawatan yang diberi sebenarnya? Saya sebagai supervisor ladang. Okay, Operation supervisor. Operation supervisor. Okay, adakah gaji yang ditawar tu, adakah sama dengan tenusu ataupun lebih upgrade lagi sebenarnya? Di Johor Corporation pun lagi upgrade daripada tenusu. Bila lagi upgrade, tanggungjawab kita pun lagi besar lah. Okay, betul. So kita kena faham, bukan setengah company dia boleh suka-suka bagi gaji suka-suka dia bagi gaji banyak ni, kerja kau sikit ni. Tak. Okay, saya sendiri sebagai kadang-kadang, okay, saya ada sebuah syarikat di bawah Silver Integrated Shop and Services, dan saya sendiri pun pernah ambil pekerja-pekerja part time kan. So saya rasa zaman saya, sebelum zaman saya ambil pekerja part time tu, kadang-kadang kita pun nak bayar gaji pekerja pun bukan senang. Kita nak tengok dengan apa yang dia dapat, berbaloi tak dengan dia kerja. Okay, saya pernah, saya kongsi pengalaman sikit. Dulu saya pernah ada kerja satu company, dia kutip kopi tau. Saya bukanlah supervisor, tapi dia punya supervisor tu kawan saya. So bila kita ambil satu pekerja ni, dia boleh tipu majikan dia dengan bila kita timbang kopi, rupanya dia bukan kopi tau dalam guni tu, dia batu. So that kita timbang batu dengan kopi, so that dia akan dapat hasil kat situ. Tapi orang cakap betul lah, rezeki tu dia jadi tak berkat lah sebenarnya. Okay, so di Kulim Livestock, okay, Kulim Livestock, anda bekerja di ladang feedlot lembu.
macam mana Faris boleh tetapkan hati Faris untuk berhijrah sampai ke Johor tu? Masa tu sebulan Faris menganggur, Faris kat mana sebenarnya? Saya di Manjung. Okay, Manjung daripada Perak ke Johor. Dengan umur yang quite muda sikit lah. Walaupun orang cakap boleh mengembara lagi time tu. Tapi quite muda untuk sampai ke kuliah livestock. Macam mana Faris tetapkan mindset Faris untuk bekerja dekat sana sebenarnya? Saya jenis apa-apa pun saya dahulukan ibu bapa. Tanya dia orang pendapat, tanya even macam mana pun kita tetap kena tanya masalah. Macam mana kalau masalah ni nak buat, tanya dekat mak ayah kita apa semua. Jadi dia orang juga, saya cakap mula tadi, dia orang banyak bagi semangat kat saya untuk teruskanlah dengan bidang pekerjaan yang sekarang. Okay. So, yalah, ibu bapa sebagai penyokong lah. So, sebab itu Faris boleh sampai ke Kulim livestock tu. So, di Kulim sudah pasti saya rasa, okay, sebenarnya Mr. Faris berada di Kulim, dia telah berjumpa dengan beberapa senior-senior rasanya. Senior-senior dan kawan-kawan saya sebenarnya di sana. So, dia orang quite tanya dengan saya macam mana Faris ni bekerja apa semua kan. So, saya cakap okay lah. Dan kalau tak salah saya, salah seorang penyuntik simen kawasan tu adalah one of the saya punya kawan yang rapat kan. Saya tak ingat apa nama dia. Kamarul Ikhwan. Yes, Kamarul Ikhwan. Kamarul Ikhwan adalah senior saya sebenarnya. Okay. So, dah tentu bila pindah ke Kulim, mesti ada pengalaman baru. So, di Kulim Livestock, apa pengalaman baru yang Faris dapat sebenarnya? Okay, di Kulim, saya banyak juga lah belajar dengan benda-benda baru, contoh macam record, dokumen. Tapi di Johor, saya juga dibagi kepercayaan untuk tengok 2 ladang. Satu di Simpang Renggam, satu lagi di Labis. Okay. Dua-dua tempat tu ternakan yang sama ke? Feedlot ke? Macam mana? Ya, dua tempat ternakan feedlot. Feedlot ternakan lembu kan. So, macam mana Faris uruskan masa Faris untuk pergi ke dua-dua ladang tu sebenarnya? Setiap malam saya akan buat saya ada satu notebook. Okay. Dekat notebook tu saya akan tulis benda yang saya akan buat esok. Jadi daripada itu kita tengok. Okey, contoh esok ada kerja penting dekat Simpang Renggam. Okey, daripada Labis saya kena, contoh pukul 8 saya dah kena ada kat Simpang Renggam. Jadi pukul 7 saya dah kena keluar. Okay. Kita kena pandai urus masa sendirilah dengan kerjaan macam ni. Okay. So, semasa di Kulim Livestock dah tentu satu company yang besar. Berapakah banyak pekerja yang di bawah seliaan Faris sebenarnya? Saya di Simpang Renggam ada lebih kurang 5 ke 6 orang. Okay. Di Labis saya ada 3 orang bekerja. Okay. Sudah tentu daripada ladang Tenusu pergi ke ladang feedlot, dah tentu dia ada pekerja yang berbeza, pengalaman yang berbeza. So macam mana Faris adapt pertukaran pekerja tu? Macam mana Faris menerima pekerja tu bila bertukar tempat kerja dan berlainan tempat kerja? Okay, untuk pengalaman saya lah, first saya akan ikut rentak kerja tu dulu. Okay. Kita tengok rentak kerja, kita paling kurang 2 minggu ke 1 bulan lah untuk kita tengok rentak kerja apa semua. Lepas tu next, untuk bulan kedua baru kita akan ubah mana yang tak betul, mana yang tak boleh. Tapi dengan pekerja, sebab dulu saya jaga pekerja asing, kita nak handle pekerja asing ni sebenarnya bukan satu benda yang mudah lah. Okay, bagi Faris, apa tabiat sebenarnya bezanya pekerja asing dengan pekerja, kalau tak salah saya lah, start masa Faris bekerja di Kulim ni kan, baru ada banyak pekerja asing tu tak? So, apa beza sebenarnya pekerja asing ni, dia punya attitude, dia punya sikap, pekerja asing ni dengan pekerja bangsa kita sendiri ni? Apa perbezaan yang Faris ni nampak sebenarnya? Okay, saya bukan nak merendahkan pekerja kita lah kan. Even pekerja asing ni, satu dia macam contoh masa. Dia orang, contoh saya akan cakap, okay, esok pagi saya nak masuk pukul 6. Okay, 5.50 dia orang akan dah roll call kat saya.
dia ambil masa pendek untuk rokol, bagi briefing kat kerja, hari ni buat apa, macam sebab apa masuk awal apa semua. Dan kita pukul 6 akan start kerja. Jadi kalau macam orang kita ni kadang kita cakap okey, pukul 6 dah kena masuk. Jadi 6.30 baru nak sampai. Lepas tu dah sampai lagi nak tukar kasut lah apalah kan. Dia jadi macam kat situ dia akan drag masa yang lagi lama. Okay, so itu dari segi attitude orang, attitude dan masa. So dari mana dari segi menerima arahan tu, adakah pekerja bangsa asing ni is better menerima arahan ataupun kita punya daripada bangsa kita sendiri saja yang boleh menerima arahan? Okey, daripada segi arahan bagi saya pekerja kita dengan pekerja asing dia tak ada masalah sangat. Tapi kadang pekerja kita bila kita bagi arahan, okey, dia orang cakap okey, dia orang banyak macam nak berlawan dengan kita. Tapi bila pekerja asing, kita suruh dia akan buat, tapi bila tak boleh dia akan bagi tahu kita balik. Kadang pekerja kita ni banyak yang jenis okey tak boleh sudah diam. Dah sekali kerja yang kita suruh tu takkan siap. Okeylah, memang betul lah, ada sikit dulu pengalaman saya sendiri pun begitu. Tapi tak semualah sebenarnya anak bangsa Melayu kita. Saya cakap tu tak semualah. Dalam orang cakap tak semua yang seperti sikap seperti itu sebenarnya. Tapi sikap bila kita nak dapatkan satu sikap pekerja yang bagus ni, ia perlu dilatih daripada zaman diorang belajar lagi untuk lebih attitude. Okey, lebih orang cakap lebih menepati arahan, lebih untuk mahir kat situ. Okey. So sebab itulah sebenarnya kalau institut-institut kemahiran kita lakukan latihan praktikal di ladang supaya dia mengenali ladang tu macam mana sebenarnya. Bila dia ladang di sekolah dengan ladang di institut dengan ladang di industri, dia kuat yang dia berbeza. Okay, dari segi pengalaman saya sendiri, saya dah masuk dalam bidang pendidikan, saya dah mengajar kemahiran di sekolah, saya dah mengajar kemahiran di institut swasta, dan saya sendiri pernah bekerja di ladang. Saya dapat lihat totally sangat-sangat berbeza. Saya dah jadi konsultan, saya dah tengok 2-3 ladang. Dia kuat berbeza. Daripada ladang yang kecil sampai ke ladang yang besar. Dan kalau tak salah saya, beberapa ladang yang saya kerja pun saya pernah bawa Faris ikut bersama dengan saya. Kita pergi ke BT7, kita pergi ke Batu 10, kita pergi ke Mokis kan. So masing-masing ada yang cakap disiplin yang berbeza kan di situ. So macam Faris bekerja dengan pekerja-pekerja ni sebenarnya. So macam mana Faris memberi arahan sebenarnya kepada mereka untuk menjalankan suatu kerja, dan sebenarnya kalau diorang bila diorang tak nak buat kerja tu, sebenarnya diorang cakap apa tindakan Faris sebenarnya untuk diorang ni sebenarnya? Okay, saya contoh kata macam kita bagi arahan, tapi diorang cakap diorang macam malas nak buat ke apa kan. Kita boleh marah dengan bangsa asing, tapi setengah orang dia orang fikir okey bangsa asing dia orang boleh buat apa saja. Tapi bagi cara saya lain. Kita tak boleh cara kasar, kita buat cara lembut, cakap elok-elok. Lagi satu, saya lebih suka duduk dengan pekerja. Okay. Contoh kita akan duduk makan sekali. Jadi sambil kita makan, saya akan macam kita bagi motivate sikit lah, walaupun dia orang bangsa asing, tapi dia orang bila kita motivate, kita buat cakap elok-elok, dia orang akan dengar apa yang kita cakap. Maknanya kita akan orang cakap selami sebagai pekerja. Okey, saya suka dan saya rasa saya pernah masa saya mengajar dulu, saya pernah pesan pada student-student saya dulu. Kita jadi penyelia, kita jadi pengurus, kita jadi penolong pengurus, kita jadi penolong penyelia, kita tak semestinya tak boleh duduk dengan pekerja. Dan sebenarnya dekat ladang ruminan sebenarnya ada satu konsep. Walaupun kita penyelia, kita supervisor, bukan kita datang untuk tengok dia orang buat kerja, dan bukan kita datang untuk beri arahan nak bekerja saja. Sebenarnya kita datang untuk saling membantu dia orang buat kerja. Betul Faris? Ya, betul. So that kalau diorang cuci kandang, mungkin kita tengok cuci kandang mana salah, kita betulkan. Dalam masa yang sama, kita akan ambil satu slot juga untuk cuci kandang juga. Okay. That's why sebenarnya sistem kemahiran tu dilatih daripada pekerja supaya dia boleh dapat
adapt daripada pekerja sampailah naik penyela sebenarnya. So selesai di Kulim, selesai di Johor. Ditawar ke Kuala ke macam mana? Ya, saya ditawar saya masuk sebenarnya macam orang cakap, masuk Pola ni saya cuma nak test market. Okay, test market kau. Okay. So macam mana, dapat tawaran ke ataupun masa tu ada buka jawatan kosong ke macam mana? Ya, ada buka jawatan kosong, saya cuba apply lah. Bila apply, saya pun dipanggil untuk temuduga lah. Okey, semasa temuduga tu dah tentu persaingan temuduga tu memang sangat tinggi. Dan kalau temuduga di Kuala Farm adalah bersama, kata saya bersama dengan rakan-rakan yang lain rakan satu batch yang lain kan? Tak, saya interview di Kuala Kita Farm, saya seorang. Oh, seorang saja. Okey, so bila temuduga di sana dan dapat di sana, kita tahu Kuala Cattle Farm ni adalah satu ladang yang banyak dan sedang membangun pada hari ini sebenarnya. Okey, so Faris bermula bekerja di Kuala ladang yang mana ni di Kuala ni? Saya start masuk Kuala, saya bermula di Kuala Cattle Farm Kuala Selangor. Kuala Selangor. Okey. So kalau tak salah saya kat situ dia ada ternakan lembu filot, ternakan kambing, dan dia ada lembu-lembu sadar ke tak kat sana kan? Betul, ada. Okay. So yang rasanya yang itu pun saya ada pernah bawa sekali lagi sebenarnya untuk ke Kuala. Okay, so okay. Dan saya perasan masa saya lawatan tu ada budak-budak praktikal daripada universiti, betul? Okay, so macam mana Faris buat penyampaian maklumat, penyampaian latihan kepada budak-budak praktikal ni? Sebab apa, kita faham kadang-kadang kita pun terasa kau budak universiti, okay, aku ni budak kemahiran je kan. So macam mana Faris atasi minded tu sebenarnya, dan macam mana Faris adapt budak-budak universiti ni untuk bekerja sebenarnya, untuk beri maklumat sebenarnya? Okay, di Kuala Kita Farm juga, atas saya ada seorang superior, iaitu perempuan. Okay, daripada superior saya banyak belajar daripada superior saya banyak tanya pendapat dia. Bila masalah yang saya tak boleh atasi, saya akan bincang dengan superior saya macam mana nak buat. Dan daripada situlah dia ajar saya untuk macam mana nak handle roll call dengan pekerja asing, macam mana nak handle roll call dengan student praktikal. So macam minded student praktikal ni, kita tahu kadang-kadang budak ni datang ladang praktikal terpaksa. Kita faham mungkin terpaksa datang ladang ni macam mana kan. Dah tak berapa tahun, dah 4 tahun ke-8 bekerja. So saya sendiri pun dah nampak pengalaman tu, macam mana mungkin terpaksa dengan mungkin rela tu macam mana kan. So macam mana Faris mengatasi muka-muka terpaksa datang ladang ni supaya dia minat sebenarnya? Okay, satunya saya, bila dia orang buat muka terpaksa, saya ada satu sikap yang saya boleh buat bodoh dengan orang. Okay. Saya jadi macam tu tapi dia orang terpaksa untuk buat, tapi bila dia orang buat, kita macam, bila dia orang tengah buat, kita pergi juga untuk tolong. Tanya dia orang okey tak okey, kalau penat kita kena bagi dia orang rehat, jangan paksa dia orang. Okay. So okey lah, itu adalah satu kaedah yang bagus lah, sebab yalah kita faham kadang-kadang ada yang terpaksa masuk dalam bidang pertanian yang bukan satu bidang yang senang lah. Cakaplah bidang pertanian mana yang tak keluar peluh, kecuali bidang marketing pertanian. Marketing pertanian ni pun kadang-kadang keluar peluh walaupun duduk kat office sebenarnya. Kena berfikir apa nak keluar kan. So that sekarang ni di Kuala Cattle Farm sebagai? Saya di Kuala Cattle Farm sebagai koordinator ladang, grade 3. Okay. So sebagai koordinator ladang, dah tentu pekerja di bawah Faris dah tentu lebih banyak. So ketika ini sedang perlu menjaga berapa banyak pekerja sebenarnya? Sekarang saya dah pindah ke ladang lain. Okay. Tapi under Kuala Cattle Farm juga. Okay.
So, waktu di Kuala Selangor saya ada lebih kurang 7 orang kerja. Okey. Tu termasuklah pekerja asing dengan pekerja tempatan jugalah. Pekerja asing lebih kurang 6 orang. Saya ada driver seorang. Lepas Okey. tu ada zaman saya dulu banyak jugalah budak-budak praktikal yang daripada universiti di praktikal di Kuala Kereta Farm. Okey. So, daripada sekarang ni setahu saya Fairis hari tu pergi ke Kedah kan, untuk set up ladang baru. Macam mana Ya. Faris mendapat amanah tu untuk set up ladang baru, sedangkan kita tahu Faris sebelum ni pengalaman kerja masuk ladang dah settle, masuk ladang dah siap kan, tinggal kita follow saja kan. So macam mana company tu boleh memberi amanah dan kepercayaan untuk Faris untuk set up ladang baru, sebab kita tahu nak set up ladang baru ni bukanlah satu benda yang sangat-sangat senang. Okay, macam mana Faris terima tugasan tu sebenarnya? Okay, untuk set up ladang ni semua orang mesti tahu lah kan. Bukan satu benda yang mudah. Okay, macam saya datang ke Kuala Kereta Farm Sungai Tengah di Kulim. Sebenarnya mula-mula saya datang atas macam kita terpaksa juga datang sebab kita nak bekerja. Okay. Tapi bila kita dah datang, kita dah boleh terima suasana kat sini. Kita dah macam orang cakap, kita dah boleh bawa diri lah kat sini. Okay, daripada situ saya ambil balik pengalaman-pengalaman yang saya pernah bekerja kat Tenusu, saya pernah bekerja dekat Ladang Mokis, saya pernah bekerja kat Kulim Livestock. Okay, daripada tempat-tempat kerja lain, saya ambil pengalaman balik macam mana untuk set up satu benda. Dan saya macam tadi cakap, saya rajin bertanya. Okay, sudah pasti kalau kita nak set up ladang baru, penginapan kita pun bukanlah orang cakap apa, seselesa bila kita berada di ladang-ladang yang lengkap. Dan kalau tak salah saya, kalau berada di ladang baru, habis kokak kita punya penginapan dalam kontena, betul? So macam Betul. mana Faris adapt daripada kita dah biasa duduk ladang. Kalau setahu saya di Kuala Selangor tu dia bagi satu fasiliti pada pekerja yang sangat bagus. Saya tahu. So daripada tu Faris diamanahkan untuk buka ladang baru, dah tentu penginapan duduk dalam kontena. Macam mana Faris boleh adapt orang cakap dia punya perubahan tu sebenarnya? Okay, satunya sebab kita macam kalau kita rasa kita susah untuk kerja, sebenarnya ramai lagi yang susah. Betul. Tapi daripada sini, daripada saya duduk di Kulim, banyak benda yang saya belajar sebab semua benda saya terpaksa buat sendiri. Jadi bagi saya ini pun satu peluang untuk kita bangun, untuk buat satu tempat sendiri. Okay, so sekarang ni dah ada di Kulim. So pembangunan di Kulim dah hampir berapa persen dah siap ladang di Kulim tu? Sebenarnya ladang di Kulim bagi saya, kalau siapa pun datang melawat dia cakap, oh rumput sudah banyak. Tapi bagi saya rumput saya tak cukup banyak untuk makanan ternakan. Oh, okay. Dah masuk ternakan ladang Kulim Ya, dah masuk. Okay, dah kira ladang Kulim tu dah totally dah boleh beroperasi lah. Betul. Dan Betul. dan boleh mengeluarkan hasil lah sebenarnya. So baru-baru ni saya dapat tahu daripada Kulim pergi ke pula Pondok Tanjung. Okay, apa cerita tu sebenarnya di Pondok Tanjung? Apa lagi company bagi kepada Faris ni untuk jalankan sebenarnya di Pondok Tanjung pula? Okay, di Pondok Tanjung sebenarnya tanah dia luas, 100 hektar. Tapi di sini 100 hektar ni dia pecah pada beberapa bahagian. Ada yang buat pastura, ada yang buat kandang kambing, ada yang tanam jagung. Okay, tapi saya kena tolong semua. Okay. Contoh kata kat pastura tak cukup orang, saya akan pergi kat pastura. Okay. Untuk set up kandang kambing tak cukup orang, saya pergi untuk set up kandang kambing. Okay. Jadi walaupun saya pergi tempat sana sikit, tempat sini sikit, sana sikit, sini sikit, tapi tu walaupun sikit-sikit dia banyak benda lah yang kita boleh belajar. Okay. So di Pondok Tanjung Faris turun sebagai ketua projek ke macam mana situ? Di jawatan situ sebenarnya? Saya bukan kata sebagai ketua projek lah. Saya macam diamanahkan untuk
handle satu tempat sebab baru ni diorang ada masuk kambing. Okey. Jadi saya kena tengok kesesuaian tempat, daripada macam mana punca air, Okey. sumber makan daripada mana. Jadi Hmm. kadang sebab saya kat sini sekarang jauh daripada HQ. Okey, betul. Jadi kadang kita faham masing-masing ada kerja. Bila kita jauh dari HQ, banyak benda yang kita kena survive sendirilah. Betul, betul. Betul, betul. So, sekarang ni boleh dikatakan okey, untuk pengetahuan semua, untuk dapat menghubungi Cik Faris ni bukanlah satu benda yang senang Even though saya nak jemput dia tak hari ni pun agak sukar sebenarnya. Saya dapat call dia waktu malam saja. Itu pun kalau dia tak tidur lagi, betul tak? Kan? So Betul. that kita faham dia orang cakap bekerja kuat. Okay, dan kalau tak salah saya sekarang ni dia terpaksa bergerak ke banyak-banyak tempat kan. Kalau tak salah saya esok dia akan pergi ke mana? Ke Makis. Esok saya akan gerak ke pusat kuarantin Makis, Padang Besar. Okay, pusat kuarantin Makis untuk set up lembu baru masuk, betul? Ya, untuk penerimaan lembu pada 22 hari bulan. Okay. So, dia terpaksa gerak ke sini ke sana bukanlah satu orang cakap satu kerja yang sangat senang sebab kita nak bergerak pun kita dah naik kenderaan kita naik kenderaan pun dah menggunakan tenaga kita. So kadang-kadang badan kita letih, otak kita penat, kita dah exhausted dekat situ sebenarnya. So that semasa di Kuala sekarang ni, semasa tengah di Kuala, apakah pengalaman yang betul-betul teruk yang Faris pernah hadapi? Okay, dia di Kuala, okay, dia start dengan Kuala Selangor. Waktu saya di Kuala Selangor, musim korban lah, kita cakap musim korban. Itu adalah musim yang semua orang akan stres, semua orang akan penat. Jadi, masa di Kuala pada tahun 2019, untuk raya korban hampir 500 ekor. Kuala Cattle Farm keluarkan lembu untuk korban. Jadi dekat sini, kita boleh katakan 24 hours lah kita running untuk load lembu dah jalan, pasang tali, asing ternakan. Kat sini lah kita boleh tengok siapa yang strong. Kadang sampai pukul subuh pun dah, bertemu subuh pula kita belum tidur lagi, asing lembu lagi. Dia memang strong lah cakap bila dah duduk dalam bidang ni. So that bila dah alami benda macam tu, bila the next berlaku alami benda tu, alamak, benda tu kacang je lah bagi kita kan. Kita dah pernah rasa kan. Okay. So that, yes, itu memang sangat-sangat pengalaman yang sangat-sangat orang cakap, sangat memberi orang cakap. Kita satu orang cakap, bila kita fikir balik, weh gila lah aku kerja daripada pagi ke pagi. Kan? Aku kerja daripada pagi ke pagi, penat, lelah kita kan. Tetapi sekarang ni hasil kita dah nampak company beri kepercayaan kepada kita, kita dapat jalankan amanah tu dengan bagus. Rezeki yang kita dapat tu orang cakap halal, kita dapat dengan amanah yang kita dapat kan. So that alhamdulillah di situlah kan. So sebelum kita sekarang ni pun dah 9.50, sesi kita ni hanya dalam 1 jam saja. So that untuk saya bagi peluang pada Faris untuk beri sedikit cakap bukanlah ucapan lah kepada belia-belia kat sana pada adik-adik KV kita, sebab Faris sebagai alumni bagi tahu kepada adik-adik KV kita macam mana apa yang Faris rasa bila dah masuk industri, apa yang diorang kena ada dan apa sebenarnya yang diorang kena adapt sebenarnya. Okay, bila satu macam contoh kita dah praktikal, walaupun dapat serap sebagai pekerja satu ladang, jangan terus tolak tawaran. Sepatutnya kita kena terima dulu, kita kena start daripada bawah. Bila kita dah kat atas, baru kita tahu macam mana masalah kerja, macam mana nak buat kerja, macam masalah penat macam mana kita nak buat, nak handle satu masalah. Jadi kalau kita start daripada atas, kita takkan tahu masalah orang dekat bawah. Okay, betul. Jadi bila kita dekat atas, kita jangan lupa orang kat bawah. Okay, betul. Sebab tak ada orang bawah, kita takkan duduk kat atas. Okay, betul. So dari segi attitude, daripada sikap, dari segi semangat pula dari segi macam sikap bukan semangat, bukan dari segi apa nama, keperluan diri.
apa yang Faris boleh berikan kepada adik-adik KV kita dalam bidang reminan ni? Apa yang diorang kena hadapi? Kau kena tough ke, kau jangan ada yang suka main kotor ke kan, bermain dengan ni. Maksudnya apa yang Faris nak sampaikan? Bila Faris dah ada dalam industri sekarang, Faris dah rasa semua benda-benda tu kan. So apa sebenarnya Faris yang boleh sampaikan kepada adik-adik KV ni sebenarnya? Okay, kalau satu kalau rasa tak boleh nak main kotor, saya jangan mulalah dengan bidang ni. Sebab kita macam mana pun masuk bidang ni, kita akan cakap ini kerja tak nak main kotor lah. Tapi macam mana pun nanti mesti akan ada. Okay, satu, kita jangan mudah putus asa lah. Bila kita buat sesuatu, ada masalah, ada benda halangan, macam mana pun kita kena buat bagi siap sesuatu benda. Dia nampak hasil. Bila dah nampak hasil, benda tu kita akan rasa puas hati lah bila hasil tu kita yang dah boleh buat. Tapi bila kita buat suatu kerja yang tak nampak hasil, benda tu akan jadi penat balik kat kita. Contoh macam kita buat, kata cuci kandang. Tapi air tak ada. Bila air tak ada, kita kena fikirlah inisiatif lain. Contoh kata tak ada air, okey tak apa, hari ni kita cuci kandang, kita guna skop semua, nanti tarik kita masuk dalam guni ke, buang dekat rumput ke. Okay. So maksudnya kita kena ada satu mentaliti yang untuk selesaikan kerja tu walaupun macam mana pun gayanya kan. Sebenarnya apa pun yang kita hadapi kan, kita nak kena selesai kat kerja tu sebenarnya. So okay, sebelum kita berakhir sebenarnya, so saya beri peluang kepada Faris untuk ucapkan kepada kita punya yang tengok pada hari ni, banyak jugalah, hampir tengok tadi, hampir berpuluh juga yang tengok. So that apa yang Faris nak sampaikan kepada penonton-penonton, ataupun apa yang Faris nak sampaikan kepada keluarga Faris, apa yang Faris nak bagi kata-kata lah. Okay. Okay, pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, adik-beradik saya yang mana banyak bagi sokongan dalam setiap kerja yang saya buat, yang bila bagi pendapat bila saya ada masalah. Dan untuk company yang saya pernah bekerja, saya ucapkan terima kasih juga, yang mana banyak bagi tunjuk ajar, banyak bagi peluang untuk saya handle satu kerja, untuk handle satu ladang. Dan macam saya dengan Kola sekarang, terima kasih kepada management Kola kerana bagi kepercayaan kat saya untuk handle beberapa tempat lah untuk sebelah utara. Okay. So daripada pihak Belia TVET, kita harapkan Encik Faris dapat terus jalankan amanah dan mampu menjadi contoh kepada belia-belia TVET yang dalam bidang ni, dan mampu menjadi contoh kepada adik-adik KV kita, adik-adik daripada institut pertanian lain yang menyertai dalam bidang ni. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada Encik Faris kerana dapat bersama dengan kita hari ni untuk berkongsi sedikit pengalaman pahit manis bekerja dalam industri hampir 4 tahun setengah. So saya sendiri pun dah rasa apa yang Cik Faris, apa yang Faris dah rasa ya. Walaupun saya sendiri walaupun sekarang ni saya berpindah ke dalam pindah kepada universiti pula, tapi benda tu kita dah rasa lama dah. Dulu saya dah rasa daripada awal tahun 2000 lah, saya ambil SPM 2009, saya ambil diploma 2012 juga macam tu. Saya dah rasa dah semua-semua tu. Tapi apa yang saya rasa dengan apa yang Faris rasa, dia takkan sama dengan apa anda semua rasa. Sebab saya suka petik satu kata-kata, kasut tak semua sama. Kita pakai kasut tu apa yang kita rasa. Kalau orang lain tak pakai kasut kita, kita tak akan rasa sama walaupun dia pakai kasut kita sebenarnya. Okay, kita yang bawa tapak kaki kita ke mana, diri kita yang bawa tapak kaki kita ke mana, untuk kita lebih berjaya ataupun kita lebih mundur sebenarnya. So saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Faris. InsyaAllah lepas ni saya akan contact lagi dengan Encik Faris, mungkin kita akan ada wawancara ke apa yang lebih menarik lah lagi, insyaAllah. So InsyaAllah. So untuk next punya kita punya wawancara, insyaAllah kita akan bersama lagi dengan beberapa lagi belia-belia muda
Mungkin lepas ni ada seorang lagi daripada Kuala juga, betul. Seorang daripada Kuala tapi Betul. bahagian lain, unit lain. So, dan ada daripada usahawan juga. Daripada KV menjadi usahawan. Tak ada juga nanti. So tak apalah, nantikan saja di page Kemahiran untuk semua. Kita berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih yang menonton pada malam ini. Kita berjumpa lagi daripada saya Abang Tiwek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay Maris, nanti apa-apa abang WhatsApp Ha, Okay. faham?